baginda diwahyukan mencincang 4 ekor burung. Allah telah mewahyukan kepada baginda untuk disembelih dan dicincang dan dipegang kepalanya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian badannya telah dicincang lumat itu dihantar ke 7 buah gunung. Mengapa Allah memilih burung untuk menjawab persoalan Nabi Ibrahim? Kahta, bandar paling hampir dengan Gunung Namrud. Ia dijadikan bandar persinggahan oleh para pendaki gunung itu. Kahta mengabadikan sejarah Raja Antikus pertama dari kerajaan Komagin. Tiada tinggalan tentang Nabi Ibrahim atau Raja Namrud yang kami temui di bandar itu. Namun, Kahta menawarkan kehidupan flora dan fauna di tasik buatan dari sebuah empangan janakuasa hidroelektrik. Haiwan peliharaan dan haiwan liar yang hidup sekitar tasik itu mengaitkan peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala saat menghidupkan semula makhluknya. Kahta terkenal dengan ikan trout yang hidup dalam sungai di kawasan tanah tinggi, tidak tercemar dan sejuk. Ikan-ikan itu asalnya hidup liar di Sungai Kahta. Atas faktor komersial dan permintaan yang tinggi, kini ia diternak di dalam tasik. Setiap kejadian alam adalah anugerah Allah kepada manusia untuk diambil manfaat serta pengajaran. Kami dibawa ke restoran Nestetinieri yang diusahakan seorang anak muda tempatan berusia 22 tahun. Restoran itu terkenal dengan hidangan ikan trout yang dibakar secara tradisional. Ikan trout segar akan diperap dengan rempah ratus sebelum ia dibakar di dalam ketuhar. Okey, saya dah tahu nama ikan trout ni dalam bahasa Turki, alabalık. Surprisingly, it is a wild fish here. Yeah, it is a wild fish. Mostly people came for holiday. They mostly prefer to eat this kind of fish. Ketika musim panas, hidangan ikan bakar itu menjadi pilihan utama. Dibakar selama 30 minit dalam ketuhar tradisional menjadikan hidangan ikan trout itu lebih berperisa. This is a traditional oven, not working, not running with gas or electric. It takes about 15 minutes to cook. So I can say that trout or alabalık is the king of Kahta River. Yes, we can say that. Inilah contoh anugerah alam yang diambil manfaatnya oleh manusia. Allah menciptakan alam ini dengan ekosistem yang seimbang antara manusia dengan haiwan yang boleh dijadikan sumber pendapatan dan makanan. Ikan trout yang hidup liar akhirnya menjadi hidangan di atas meja. Tetapi Allah berkuasa mengembalikan kejadian asal ikan itu jika Allah berkehendak. Ketika Nabi Ibrahim memerhati alam dan ekosistemnya, timbul persoalan dalam diri baginda. Dalam surah Al-Baqarah ada diceritakan kisah Nabi Ibrahim AS yang mencincang 4 ekor burung. Bagaimanakah kisah tersebut bermula? Kisah ini kita dapat baca dalam surah Al-Baqarah, muka ayat 260, bila Nabi Ibrahim digambarkan dalam tafsir Qurtubi bahawa baginda melihat seekor binatang besar yang mati. Sebahagiannya anggotanya berada di atas darat, sebahagiannya berada di atas dalam laut. Mungkin ikan paus agaknya.
Ikan yang besar ini menjadi makanan kepada binatang di darat dan juga di laut. Maka Nabi Ibrahim pun duduk, terfikir, lalu bertanya dalam dirinya, hebatnya Allah, bagaimana Allah boleh hidupkan binatang yang telah mati seperti ini? Persoalan Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa kepada turunnya wahyu memerintah baginda mencincang 4 ekor burung. Maka daripada itulah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada baginda bagaimanakah binatang yang telah mati, yang lumat, hancur tubuhnya itu boleh kembali menjadi seperti yang kita lihat di depan kita. Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat haiwan yang telah mati dan menjadi makanan makhluk lain sehingga hancur lumat serta tiada lagi bentuk asalnya. Baginda terfikir bagaimana di hari pengadilan kelak Allah menghidupkan semula makhluknya dalam bentuk yang asal setelah hancur dan binasa. Maka turunlah wahyu agar dicincang 4 ekor burung. Tetapi, mengapa Allah memilih burung? Bukankah ada haiwan lain yang lebih besar selain daripada burung? Para ulama menggambarkan bahawa burung ini satu binatang yang lemah, binatang yang dapat kita perhatikan di mana-mana sekalipun. Dalam hutan, di tepi laut, dekat dengan rumah. Jadi binatang ini binatang yang paling mesra dengan manusia sebenarnya. Binatang yang mudah untuk kita kontrol, untuk kita ambil manfaat daripadanya. Jadi bila Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk melakukan perkara ini, maka binatang tersebut sedang diperolehi dan didekat dengan manusia. Di Sani Urfa, kami melihat bagaimana hubungan antara burung dengan manusia. Baru saya tahu, masyarakat di sini tidak makan ataupun sembelih burung merpati. Ia dianggap perbuatan yang agak sensitif dan juga bercanggah dengan nilai yang mereka miliki. Merpati dianggap sebagai simbol kebebasan, cinta dan kebahagiaan dan juga terapi jiwa. Sebagai contoh, keluarga Ismail yang membela hampir 400 ekor burung merpati. Dan inilah tradisi masyarakat di Sani Urfa sejak ribuan tahun yang lalu demi sebuah cinta. Bukan hanya untuk diri mereka, malah juga untuk tetangga dan seluruh wilayah ini. Di pinggir bandar Sani Urfa, majoriti penduduknya membela burung merpati. Sebuah keluarga dikatakan membela sehingga ratusan ekor merpati. Reban atau pondok kecil untuk burung itu dibina di bumbung rumah mereka. Ismail, 27 tahun, seorang pemuda berbangsa Kurdi. Dia memiliki 400 ekor burung merpati. Tetapi dia tidak menjual atau memakan burung peliharaannya. Ya, kalau nak bela burung ni apa ilmu yang kena ada sebenarnya? Özelliği yani stres olduğu zaman buna baktığım zaman stresimiz gider. Tak ada kelebihan apa pun sebenarnya. Sebab apa? Bela burung ni untuk meringankan stres kehidupan yang ada. Ratusan ekor burung merpati dijadikan terapi jiwa meringankan tekanan hidupnya. Malah Ismail berkomunikasi dengan burung-burung itu melalui kaedah tersendiri. Kaedah komunikasi mereka berbeza dengan jiran-jiran lain yang turut membela burung merpati. Hanya burung peliharaan Ismail sahaja yang tahu isyaratnya. Oleh itu, burung lain tidak akan masuk ke sangkar milik Ismail. Bagaikan ada ikatan naluri antara Ismail dengan burung-burung peliharaannya. Oh, macam mana dia boleh komunikasi dengan burung tu? Böyle birlikteyiz, beraber birlikteyiz bir bağ oluşuyor ister istemez. Dia setiap O beni tanıyor. hari saya bersama dia, kemudian ada satu connection yang tak boleh orang tahu lah. Maknanya saya sendiri yang tahu. So dia faham saya faham dia. Begitulah uniknya hubungan antara pemilik burung merpati di Sani Urfa dengan haiwan peliharaan mereka. Menurut Ismail lagi,
tempoh hayat burung merpati lebih kurang 20 tahun. Selepas mencapai umur 20 tahun, burung itu tidak berdaya untuk terbang. Sekalipun burung terbang bebas dan juga ramai membela merpati, tetapi burung-burung ini tahu siapa tuannya. Sebagai contoh, Ismail mereka dapat berkomunikasi dengan burung walaupun tanpa suara, tetapi mungkin ada naluri yang dalam antara manusia dan burung-burung yang dianggap suci dalam kehidupan masyarakat di Sanad Ulfa ini. Wow. Haiwan kesayangan itu diberikan nama oleh tuannya. Terdapat nama-nama yang memang melucukan. Seekor burung Ismail dinamakan sebagai lighter atau pemetik api. Herkesin kendine göre bir cinsi ismi var. Dia banyak burung-burung ni ada nama dia tersendiri sebenarnya. Saya je tahu dia kata. Çakmaklı bango derler. Dia ada satu nama dia cakmak. Cakmak ni lighter dia kata. Dia bagi nama dia sendirilah. Dia tahulah mana satu. Dia pernah mungkin travel jauh lama-lama ke tinggalkan burung? Kardeşlerim bakıyordu. Yani kuştan anlayan biri Dia bakıyor. keluar, kemudian dia akan Amanah amanahkan bakamaz. kepada orang-orang yang inilah mak-mak bapak dia. Fitrah manusia mengasihi dan merasa belas pada burung. Haiwan itu juga mudah didapati serta hidup dalam persekitaran mereka. Maka Allah mewahyukan Nabi Ibrahim menyembelih serta mencincang 4 ekor burung bagi menjawab persoalan baginda. Terdapat riwayat yang menyebut jenis-jenis burung atau unggas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. 4 ekor burung itu bukan semata-mata burung merpati sahaja. Kita lihat dalam tafsir Qurtubi, burung yang dimaksudkan itu seekor ayam jantan. Kedua hamam, hamam ni burung pati. Yang ketiga dikatakan taus. Taus ni adalah burung merak. Dan yang keempat yang dikatakan itu gurab, iaitu seekor burung gagak. Dan riwayat lain mengatakan bahawa binatang burung yang dibawa itu adalah burung helang, nasr. Tak kisahlah apa jenis burung sekalipun. Yang pentingnya Allah telah menghayyukan kepada baginda untuk disembelih dan dicincang dan dipegang kepalanya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian badan yang telah dicincang lumat itu dihantar ke 7 buah gunung, dikatakan satu riwayat. Riwayat lain mengatakan di atas banjaran-banjaran bukit yang terdapat di tempat tersebut. Keempat-empat burung itu disembelih terlebih dahulu sebelum dipotong-potong atau dicincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Daging-daging itu dicampur hingga baginda tidak mengenali jenis-jenis burung yang disembelih. Setiap campuran daging itu pula diletakkan di atas puncak bukit secara berasingan. Kejadian seterusnya benar-benar meyakinkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Persoalan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimanakah makhluk yang telah binasa dihidupkan semula dalam bentuk yang asal pada hari akhirat? Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah mencincang 4 ekor burung yang berlainan, warna serta jenis. Daging yang telah dipotong atau dicincang itu pula dicampurkan bersama hingga Nabi Ibrahim tidak dapat membezakan burung yang telah baginda sembelih. Segala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah wahyu daripada Allah dan bukan kehendak baginda sendiri. Daging yang bercampur itu pula diletakkan di beberapa puncak bukit secara berasingan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan bukit-bukit itu dan menunggu perintah Allah yang seterusnya. Maka dalam peristiwa ini, Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun minta kepada Allah dan Allah suruh perintahkan kepada baginda untuk mencincang burung ini dan kemudian memanggil. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggillah burung itu, maka kesemuanya akan datang kepada kamu. Baginda memandang ke arah bukit dan memanggil jenis-jenis burung yang telah dicincang. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, setiap jenis burung yang dipanggil muncul dan terbang dari puncak bukit
di mana Nabi Ibrahim meninggalkan daging-daging itu. Setiap burung yang dicincang hidup kembali dengan keadaan asalnya. Tiada perubahan pada warna, saiz dan jenis burung itu. Nabi Ibrahim bertasbih memuji kebesaran Allah. Proses menghidupkan semula makhluk yang telah binasa berlaku dengan sekelip mata sahaja. Manusia diberi keupayaan memulihkan atau membaiki kerosakan peralatan yang mereka cipta. Kebolehan itu dipinjamkan oleh Allah agar manusia berfikir Tuhan Yang Maha Mencipta lebih berkuasa mengembalikan makhluk ciptaannya untuk diadili pada hari pembalasan kelak. Di sini saya temui individu yang bertugas sebagai pembersih tembaga. Baik. Normally how much he charge for the service? Normally, depends on the size of the plate, the cover. Normally, it charges about from 10 lira to 50 lira. Recep Baris, 60 tahun, memiliki perniagaan mengilap bekas tembaga yang lusuh. Penduduk Turki menggunakan bekas tembaga untuk memasak makanan tertentu sejak zaman berzaman. Baik, sebenarnya dia membersih tembaga yang menggunakan ramuan ataupun produk yang diciptanya sendiri, tradisi turun-temurun. Jadi digunakan itu untuk membersihkan kawasan-kawasan yang mungkin dah lama, dan inilah yang menjadi tradisi dan juga sumber pendapatan beliau. Only the copper plates are repolished. The steel and the iron ones are not repolished. Only the copper ones. Upah yang diterima antara 6 hingga 30 ringgit bagi satu bekas tembaga. Ia bergantung kepada saiz bekas itu. Kemahiran Recep Baris membaik pulih tembaga menunjukkan setiap ciptaan boleh dikembalikan kepada bentuk asalnya. Namun manusia mempunyai batas dan keupayaan yang terhad kerana manusia juga adalah makhluk yang dicipta. Setelah dikilap, ia dikatakan boleh bertahan sehingga setahun. Selepas itu, ia perlu dikilap semula. Tetapi makhluk yang Allah hidupkan kembali akan kekal selama-lamanya di alam akhirat. Kisah Nabi Ibrahim mengajar arah tuju kehidupan manusia.